Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 4.5 juta sekarang seolah-olah kedengarannya dah jadi sedikit. Dan seolah-olah sekarang ini rakyat Malaysia sudah dihidangkan dengan jumlah-jumlah wang yang daripada ratusan juta, puluhan juta, kemudian ratusan juta, kemudian bilion. Akhirnya rakyat Malaysia seolah-olah dah biasa dengan perkataan ini. Saya ingat dulu ketika pertama kali saya dengar rasuah yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 2.6 bilion, saya rasa, oi banyaknya, banyak nih. Dan tak biasa dengan jumlah tu kan, jadi kita terkejut. Tapi rupanya sekarang nampaknya semakin hari semakin jumlah itu semakin besar. Terbaru ini 4.5 bilion. Dah makin rasa, ui, geng-geng ni kalau memang nak sakau duit 4 bilion tu pun dah sedikit. Wah, macam begitulah. Apa tidaknya ada berita terbaru yang baru diterima daripada Buletin TV3. Ramai orang yang kata ini tak sampai berita TV3. Ini sampai berita TV3 ya. Diambil daripada laman web TV3 sendiri. Kediaman Tan Sri diserbu oleh SPRM. Tan Sri diserbu oleh SPRM kerana kes perolehan yang bernilai 4.5 bilion ringgit Malaysia. Tahu tak tahu banyak mana 4.5 bilion ini? Sangat-sangat banyak. Malah ianya boleh diberikan kepada sebuah atau beberapa buah negeri untuk bajet tahunan. Jadi 4.5 bilion boleh bagi pada satu negeri untuk beberapa tahun pembangunan. Tapi kalau ini betul kena sakau, wah, betapa ruginya rakyat Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri bagi siasatan berhubung dakwaan rasuah, mendapatkan perolehan pembekalan dan mengurus flat kenderaan kerajaan Malaysia bernilai 4.5 bilion. Banyak tak banyak? Nanti kamu tengoklah berapa banyak 4.5 bilion ni boleh beli, boleh lakukan. Nak buat satu hospital tak sampai 1 bilion, paling-paling dalam 300 juta. Jadi 300 juta kalau buat dalam 4.5 bilion, kalaulah hospital itu 300 juta, boleh buat lebih daripada 13 hospital. Kalau sekolah lebih kurang 30 juta, mungkin sekolah rendah 30 juta, boleh buat berapa? Boleh buat ratus-ratus sekolah. Dengan 4.5 bilion. Banyak tak banyak? Begitulah banyak dia. Kalau buat jambatan, mungkin dalam 5 juta jambatan, berapa ribu jambatan boleh buat? Bayangkanlah betapa banyaknya 4.5 bilion ini. Turut diserbu 4 syarikat, termasuk salah satu daripadanya adalah syarikat pembekal kenderaan bagi mendapatkan dokumen-dokumen berkenaan. Menurut sumber, kehadiran pegawai SPRM di kediaman ahli perniagaan itu terletak di Ibu Negara itu dipercaya dilakukan pada 10 pagi. 3 lagi syarikat yang diserbu adalah entiti yang melaksanakan pelaburan yang membabitkan kewangan milik Tan Sri itu. Kehadiran SPRM di semua lokasi termasuk di kediaman milik Tan Sri berkenaan adalah bagi memperoleh dokumen berkaitan kewangan yang boleh membantu siasatan. Rakyat Malaysia jangan marah. Ini kerja SPRM. Sepatutnya kita bersyukur dengan kerja SPRM yang buat betul ni. Kita sokong, hapuskan rasuah ini. Dengan penjelasan yang saya buat tadi tu, sepatutnya rakyat Malaysia menyedari betapa teruknya rasuah ini. Kalau tidak, negara Malaysia dah berapa banyak hospital, dah berapa banyak jambatan di Sabah ni yang boleh dibuat. Berapa banyak sekolah yang boleh dibuat di pedalaman negeri Sabah, Sarawak. Berapa banyak? Tapi kerana adanya ketirisan, sakau-sakau ini, yang terjadi kesian sungguh. Sumber berkata dokumen itu diambil SPRM bagi penelitian lanjut dan melihat sama ada terdapat pelakuan rasuah dan perolehan kontrak dalam perolehan kontrak kerajaan.
Jadi jangan dulu buat kesimpulan, belum ada keputusan sama ada atau tiada. Tapi ini memang tugas SPRM untuk menyiasat. Kalau ada, adalah. Tak ada, baguslah. Kalau ada, sedialah rasakan karma. Susulan siasatan yang dilakukan SPRM, dikatakan dilaporkan ada 100 akaun persendirian dan syarikat yang di bawah kawalannya diperoleh SPRM bagi semakan lanjut, namun tiada pembukuan akaun dibuat. Buletin TV3 masih berusaha untuk mendapatkan pengesahan SPRM berhubung perkembangan siasatan berkenaan. Ini dilaporkan dalam buletin TV3.my. Jadi siapakah Tan Sri itu? Ada laporan mengatakan Tan Sri itu adalah rakan kepada ahli perniagaan bilioner Daim Zainuddin. Walaupun begitu, belum ada pengesahan yang dapat diperolehi siapa sebenarnya beliau ini. Kita nantikan laporan demi laporan yang seterusnya. Siapa mereka? Kita korek bersama-sama. Yang pasti kebenaran perlu diketahui oleh rakyat, bukannya untuk kita menghentam, tapi supaya rakyat tahu apa yang terjadi, supaya rakyat sadar bahawa kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang cuba berusaha untuk memperbaiki semula kerosakan yang telah terjadi di negara Malaysia. Jadi ramai orang yang cuba untuk menghentam, cuba untuk mengkritik, cuba untuk macam-macam lah cubaan untuk memburuk-burukkan kerajaan sekarang ini. Manakala bagi orang-orang yang memang mempunyai fikiran yang tidak terpengaruh dengan dakyah politik, tidak terpengaruh dengan penyelewengan fikiran melalui tunggangan yang tidak sewajarnya, dapat memikirkan dengan logik dan waras sewajarnya bahawa apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, adalah sesuatu yang sepatutnya dilakukan, dan bukan saja sepatutnya dilakukan, tapi telah dilakukan sejak lama dulu lagi. Cuma saja baru ada sekarang muncul seorang Perdana Menteri bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cukup berani mempertaruhkan segala-galanya, termasuklah akan dibenci oleh mereka yang takut. Mereka yang takut pecahnya tembelang, pecahnya topeng-topeng masing-masing, pecahnya rahsia-rahsia yang pernah dibuat. Jadi dia tidak takut. Syukur kepada Tuhan kerana sekarang kita ada Perdana Menteri yang cukup berani, pandai menggunakan semua sumber yang ada, bukan menyalahgunakan seperti yang didakwa oleh beberapa pihak. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan menyalahgunakan, cuma dia menggunakan kuasa dengan baik. Kalau tengok kepada bidang kuasa dan tugas-tugas yang sepatutnya ada kepada seorang Perdana Menteri, salah satunya apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar sekarang. Tetapi untuk mengayakan, untuk memperkayakan diri sendiri, untuk saka, untuk ambil kesempatan, untuk seleweng, itu tidak ada. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku. Kita jaga kita. Bye bye.